Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, kita masih lagi dalam tajuk berkaitan dengan perpuluhan, iaitu tajuk berkaitan dengan perpuluhan. Untuk subtopik kali ini kita akan lihat sikit berkaitan dengan pembahagian perpuluhan. Apakah itu pembahagian perpuluhan? Okey, kita dah semua tahu pembahagian ialah satu proses membahagikan. Okey, proses membahagikan nombor perpuluhan secara sama rata. Okey, kalau kita ada contoh kita ada 6, kita bahagikan secara sama rata kepada 3. Jadi berapakah satu akan dapat? Kita bagikan sama rata. Itulah maksudnya perpuluhan. Okey, sebelum kita masuk kepada operasi yang susah, mari kita lihat operasi secara gambar aja supaya kita mudah fahami. Okey, kita baca soalan dahulu. Puan Tan mempunyai 15.6 liter cat. Okey, Puan Tan mempunyai 15.6 liter cat. Dia ingin membahagikan cat itu kepada 3 buah bekas. 3 buah bekas yang sama besar. Okey, bekas itu sama besar. Jadi berapakah isi padu cat yang boleh diisi dalam setiap bekas tersebut? Okey, berapakah isi padu cat yang boleh diisi dalam satu bekas? Okey, dalam satu bekas. Okey, ini gambar cat tu. Okey, mari kita buat operasi pembahagian. Okey, Puan Tan ada 15.6 liter. Okey, dibahagikan dengan 3. Jadi berapakah jawapan yang kita akan dapat? Okey, mari kita buat dulu dalam bentuk kotak supaya mudah faham. Okey, kita bahagikan nilai tempatnya sa sama sa dan perpuluhan sama perpuluhan. Di sini nilai tempat per 10. Okey, jangan lupa titik di sini. Okey, kita dah tahu Puan Tan mempunyai 15.6. Jadi betul tak kita bilang 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, 15 betul. Dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi betul di sini ada 15.6. Jadi kita bahagikan dengan 3. Okey, kita bahagikan dengan 3 kerana Puan Tan nak bahagikan 15.6 cat itu kepada 3 bekas. Jadi kita bahagikan sama rata kepada 3 bahagian. Okey, kita bahagikan. Okey, ini satu bahagian, ini satu bahagian dan ini satu bahagian. 3 bahagian. Jadi berapakah satu bahagian yang akan dapat? Okey, kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dapat 5. Nilai tempat sa ada 5. Nilai tempat per 10 berapa pula? Okey, kita bilang 1, 2, 1, 2. Jadi kita dapat 2. Jadi kita dapat 5.2 liter cat dalam satu bekas. Okey, kita dah bagikan sama rata. Di sini pun 5.2, sini pun 5.2 dan sini pun 5.2. Sebab kita dah bagi secara sama rata. Jadi selepas dibahagikan, okey, satu bekas mendapat 5.2 liter cat. Okey, maka setiap bekas dapat mengisi 5.2 liter cat. Okey, begitulah cara kita membahagikan perpuluhan. Okey, inilah jawapannya yang terakhir. Okey, baiklah, mari kita teruskan pada contoh yang seterusnya. Untuk kali ini kita lihat pula, okey, bagaimana kita membahagikan perpuluhan melibatkan satu tempat perpuluhan. Okey, mari kita lihat contoh. 7.5 dibahagikan dengan 5. Berapakah jawapan yang kita akan dapat? Okey, kita buat pembahagian seperti biasa, seperti dalam nombor bulat. Okey, mari kita buat 7.5 dibahagikan dengan 5. Okey, dibahagikan dengan 5. Okey, sebelum kita lupa, kita mesti letakkan dahulu berdasarkan mengikut garis lurus yang tegak. Lurus yang tegak. Titik jangan lupa kita letakkan dulu. Titik naik ke atas. Okey. Seterusnya 7 bahagi dengan 5. Okey, 5 didarabkan dengan berapa? Jawapannya adalah 7. Okey, jawapannya tak ada. Tapi kita ada 5 darabkan dengan 1, jawapannya 5. Okey, kita
letakkan 1 di atas. 5 darab 1, jawapannya adalah 5. Turunkan 5. 7 tolak 2. 7 tolak 2, jawapannya tinggal 2. Okey, tak 2. Turunkan 5 yang ini. Turunkan 5 ke bawah. Jadi kita dapat 25. Okey, seterusnya 25 dibahagikan dengan 5. 5 darab 5, jawapannya adalah 25. Jadi letak 5. Okey, turunkan 25 di sini. Okey. Okey, 25 tolak 25, kita dapat jawapannya adalah 0. Okey, 0. Jadi inilah jawapan yang kita dapat, iaitu 1/5. Okey, saya ingatkan titik perpuluhan mesti kita letakkan mengikut garis lurus yang tegak. Okey, kalau di bawah di situ, yang atas pun di situ juga. Kita jangan ubah. Jadi selepas kita bahagikan 7/5 dibahagikan dengan 5, kita dapat jawapannya adalah 1/5. Okey, inilah jawapannya. Okey, baiklah, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, kali ini kita akan lihat kita akan membahagikan perpuluhan melibatkan dua tempat perpuluhan. Dua tempat perpuluhan, iaitu tempat per-10 dan tempat per-100. Okey, mari kita lihat contoh di bawah. Lihat 9/2 dibahagikan dengan 8. 9/2 bahagi 8. Okey, sebelum tu kita lihat 9/2 boleh juga ditulis dengan 9/20. Jadi kita tambahkan sifar di belakang untuk mudah pengiraan. Kita tambah sifar, tak ada masalah, kita tambah je sifar untuk mudah pengiraan. Jadi kita teruskan dengan pembahagian seperti biasa. Okey, kita buat pembahagian. 9/20 dibahagikan dengan 8. Okey, sebelum kita terlupa, titik perpuluhan mesti kita letak siap-siap di atas. Okey, nanti terlupa. Okey, letak siap-siap di atas. Seterusnya 9 dibahagikan dengan 8. 9 dibahagikan dengan 8. Jadi 8 didarab berapa? Jawapannya ada 9. Tak ada. 8 darab 1. 8 darab 1, jawapannya adalah 8. Jadi kita tolak. Buat penolakan di sini. 9 tolak 8, jawapannya adalah 1. Seterusnya turunkan 2 yang ini. Kita turunkan 2. Jadi kita dapat 12. Okey. Seterusnya 12 dibahagi 8. Jadi 8 didarabkan berapa? Dapat jawapannya adalah 12. Tapi yang paling dekat adalah 8 didarabkan dengan 1. Dapat jawapannya 8. Jadi kita tulis 1. Okey, selepas titik, letakkan selepas titik ini. Jadi kita dapat jawapannya adalah 8. Okey, buat penolakan di sini. 12 tolak 8, jawapannya adalah 4. Seterusnya turunkan sifar yang ini, yang bawah belakang ni kita turunkan sifar. Turunkan sifar. Yang seterusnya 40 dibahagikan 8. Jadi 8 didarabkan dengan berapa? Dapat jawapannya adalah 40. Jawapannya adalah 8 didarabkan dengan 5. Jawapannya adalah 40. Okey, letakkan 5 di atas. 5. 8 darab 5, jawapannya adalah 40. Jadi kita tolak, dapat 0. Jadi inilah jawapannya yang kita dapat, iaitu 1/15. 1/15. Okey, setelah 9/20 dibahagikan dengan 8, kita dapat jawapannya adalah 1/15. Okey, inilah jawapannya. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya pula. Okey, kali ini kita akan membahagikan perpuluhan melibatkan 3 tempat perpuluhan. Okey, melibatkan 3 tempat perpuluhan. Okey, lihat contoh 10.17 dibahagikan dengan 5. Okey, sebelum kita teruskan, kita lihat 10.17 boleh kita tambahkan sifar di belakang untuk memudahkan pengiraan. Jadi kita tambahkan sifar di belakang bersamaan dengan 10.170.
Okey, tambahkan sifar untuk membuat pengiraan lebih mudah. Okey, mari kita buat pembahagian seperti biasa. Okey, buat pembahagian 10.170 dibahagikan dengan 5. Okey, sebelum kita terlupa, letakkan seperti biasa, titik di atas. Letakkan titik di atas. Seterusnya 10 bahagi 5. Okey, 5 didarabkan dengan berapa? Jawapannya adalah 10. Okey, jawapannya adalah 2. 5 darab 2, jawapannya adalah 10. Okey, kita buat penolakan di sini. Okey, 10 tolak 10, jawapannya kosong. Okey, baiklah, seterusnya turunkan satu yang ini. Kita turunkan 1. Okey, 5 didarabkan dengan berapa? Jawapannya adalah 1. Okey, tak ada. Yang paling dekat adalah 5 didarabkan dengan 0. Jawapannya adalah 0. Jadi 5 darab 0, jawapannya adalah 0. Buat penolakan, dapat jawapannya 1. Okey, turunkan 7 ke bawah. Turunkan 7. Okey, dapat 17. 5 didarabkan dengan berapa? Jawapannya adalah 17. Okey, 5 darab 3. 5 darab 3, jawapannya adalah 15. Buat penolakan, jadi kita dapat 2. Yang terakhir, turunkan 0 yang belakang ini. Turunkan 0. Jadi 20 di sini. Okey, last sekali. 5 didarabkan dengan berapa? Jawapannya adalah 20. Jadi jawapannya adalah 5 darab 4. 5 darab 4, jawapannya adalah 20. 20 tolak 20, jawapan 0. Okey, inilah jawapannya yang terakhir kita dapat, iaitu 2.034. 2.034. Okey, selepas 10.17 dibahagikan dengan 5, kita dapat jawapannya adalah 2.034. Okey, inilah jawapannya yang terakhir. Okey, baiklah, mari kita lihat contoh yang terakhir dalam video ini. Okey, mari kita lihat contoh di bawah. Puan Sunita membayar RM94.40 bagi 4 pasang kasut. 4 pasang kasut yang sama. Berapakah harga sepasang kasut? Okey, Puan Sunita telah membayar RM94.40 bagi 4 pasang. Jadi dia nak tahu berapakah harga sepasang kasut. Jadi kita boleh buat operasi pembahagian. Okey, RM94.40 kita boleh bahagikan dengan 4. Jadi berapakah jawapan yang kita akan dapat? Okey, mari kita buat operasi pembahagian seperti biasa. Okey, buatkan RM94.40 dibahagikan dengan 4. Okey, 4 didarabkan dengan berapa? Jawapannya adalah 9. Okey, tak ada. 4 darab 2. 4 darab 2, kita dapat jawapannya adalah 8. Jadi kita buat penolakan di sini. 9 tolak 8, jawapannya adalah 1. Turunkan 4 ke bawah. Turunkan 4 ke bawah dan kita dapat jawapannya adalah 14. 4 didarabkan dengan berapa? Jawapannya adalah 14. 4 darab 3. 4 darab 3, jawapannya adalah 12. Okey, kita buat penolakan di sini. 4 tolak 2, jawapannya 2. Okey, 10. Okey, jangan lupa, sebelum tu jangan lupa titik. Okey, titik ni, titik perpuluhan kita naikkan ke atas. Maksudnya kita letak di atas. Sama, bagi sama garis tegak. Jangan kalau di situ, di situlah kan. Okey, jangan ubah. Okey, turunkan 4 yang belakang ke bawah. Turunkan 4. Kita dapat jawapannya adalah 24. 4 didarabkan dengan berapa? Jawapannya adalah 24. 4 didarabkan dengan 6. 4 darab 6, jawapannya adalah 24. Okey, 24 tolak 24. Okey, jawapannya adalah 0. Okey, kita boleh teruskan, kita boleh tolak tambah je 0 di atas, 23.60, ataupun kita boleh teruskan lagi pembahagian, kita turunkan 0 di bawah. Sama saja, kita turunkan 0. Okey, 0 didarabkan 4 didarabkan dengan berapa? Jawapannya adalah 0. 4 darab
kosong. 4 darab kosong, jawapannya adalah kosong. Buat penolakan, jadi kosong juga. Okey, inilah jawapannya yang kita dapat. Harga bagi sepasang kasut iaitu RM23.60. Okey, inilah jawapannya. Okey, harga sepasang kasut ialah RM RM23.60. Inilah jawapan yang perlu dibayar oleh Puan Sunita bagi sepasang kasut. Okey, setakat ini saja video kali ini. Kita akan teruskan lagi video pada unit yang seterusnya iaitu peratus. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.